Orang mukmin ni bila dia mati je macam dia berlari dalam syurga. Seronok sungguh. Sebab tu bila tanya pada mereka ni kan, orang yang mukmin ni bila masuk dalam kubur je, malaikat tanya pada dia, nak hidup balik? Tak nak. Tak ada seorang pun orang mukmin ni bila dia sebut nak hidup balik. Kalau siapa yang masuk kubur disebut dia nak hidup balik, tanda dia tidak mukmin. Sebab orang yang tidak mukmin bila dia masuk dalam kubur, dia tengok suasana dalam kubur tu, dia sebut terus qala rabbi irji'un, Tuhanku bagilah peluang untuk aku hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal. Bila tanya pada orang mukmin nak hidup balik, tak ada orang mukmin nak hidup balik. Tak ada seorang pun orang mukmin nak hidup balik. Kenapa? Bila aku dah nampak dah tempat aku dalam syurga. Masuk dalam kubur tu nampak terus Allah tunjuk tempat dalam syurga, berlari seronok sangat. Sehingga kan bila malaikat tawarkan pada mereka nak hidup kembali, dia jawab tak nak hidup dah. Seronok dah. Bila mati ni tak terfikir lagi nak hidup di atas dunia. Ini sebutnya seronoknya orang mukmin bila menghadap depan Allah Subhanahu wa taala. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, kita berhenti pada tajuk yang membicarakan tentang mengenai kelebihan kematian. Maksudnya mati-mati ni bukanlah bermaksudnya hilangnya kelebihan. Tetapi bila kita sebut tentang mati, di sana ada kelebihan ataupun keutamaan kematian. Mengapa perlu untuk kita ni sampai peringkat Allah matikan kita? Yang tu yang disebut demikian. Bukanlah dengan tujuan bila kita sebut tentang kelebihan kematian ini, maka kita berebut-berebut nak suruh mati. Bukan. Tetapi bila kita sebut tentang kelebihan kematian ini, di sana kita boleh nampak apa dia yang disebut dengan nikmat di sebalik kematian yang Allah sediakan pada diri kita. Kita sampai pada muka surat 25 kan? 23 22 tanda di sini. Dah habis dah. Sampai pada muka surat 23. 23-nya pada yang perenggan yang keberapa tu? Atas sekali. Atas sekali. Cerita tentang Ibnu Al-Mubarak. Ibnu Al-Mubarak menuturkan bahawa Abdullah ibn Amr berkata, sesungguhnya dunia ini adalah syurga bagi orang kafir, manakala penjaga bagi orang mukmin. Kemudian perumpamaan seorang mukmin ketika mana dicabut nyawanya adalah seperti seorang yang berada dalam penjara, lalu dikeluarkan daripada penjara itu, lalu dia berlari dan menyebar di muka bumi ini sendiri. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, disebut bahawa bukan Rasulullah, daripada Ibnu Al-Mubarak menuturkan bahawa Abdullah bin Amr berkata, Abdullah bin Amr ni di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebut bahawa sesungguhnya hidup di dunia ini merupakan syurga bagi orang kafir. Sepanjang hidup atas dunia ni, kita pun tahulah orang kafir ni dia tidak ada dosa pahala. Bila dia buat sesuatu, dia kiranya pada diri dia yang pentingnya dia dapat segala benda yang dia hajat tadi. Tapi dalam hidup orang mukmin, bila kita hidup di dunia ini, kita kena tahu di sana ada yang disebut dengan halangan-halangan. Halangan ni
Lalu disebutnya gambaran apa dia? Penjaga bagi orang mukmin. Bila kita hidup atas dunia ni banyak halangan. Halangan ni macam terpenjagalah. Bila kita nak buat yang tu tak boleh. Kenapa kita tak boleh buat yang tu? Kerana ada dosa. Disebut demikian. Manakala orang kafir tak peduli dosa ke tak dosa, dia buat je dalam hidup dia. Ni beza dengan orang mukmin. Orang mukmin dia kena ajar pada diri dia, aku jangan buat yang ni. Kenapa aku tak boleh buat yang ni? Kerana kalau aku buat yang ni menyebabkan diri aku ni terhumban ke dalam neraka Allah. Ni orang mukmin. Kita kan, kita buat contoh yang mudahnya, kita ni tak boleh nak berjudi, tak boleh. Kenapa tak boleh berjudi? Padahal berjudi ni cepatlah kalau kita nak dapat duit, cepat juga nak habis duit. Senang ceritanya. Berjudi. Kalau berjudi, tapi kenapa orang mukmin ni dia tak pilih untuk berjudi? Jawabnya kerana apa dia? Kerana di sana ada dosa, ada pahala. Dosa yang Allah jadikan pada orang yang hidup berjudi ni menjadikan kesan dalam hidup dia berpanjangan. Dosa di dunia, dosa di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang mukmin tak minum arak? Padahal sama-sama air je. Kalau kita nak bayangkan. Padahal air je. Kenapa masalahnya kita tak minum? Jawabnya kerana ada dosa yang Allah jadikan di sebalik air arak tadi. Walaupun dia air tapi dia ada dosa. Dia panggil demikian. Tapi bagi orang kafir dia tak peduli. Yang pentingnya kenyang tak kenyang. Dia masuk dalam perut ke tak masuk dalam perut. Yang menyebabkan orang kafir ni dia ambil benda-benda yang demikian. Orang kafir ni katanya Abdullah bin Amr ni, dia kata di dunia ni sepanjang hidup atas dunia dia menjadi penjaga bagi orang mukmin. Kemudian menjadi syurga bagi orang kafir. Bila orang mukmin tu dicabut nyawa dia, bila Allah cabut nyawa dia, seumpama macam mana? Seumpama seorang yang keluar daripada penjara. Bila nyawa kita dimatikan. Yang ni nak cerita tentang mengenai kelebihan kematian ni. Bila kita mati, macam kita keluar daripada penjaga, kongkongan. Selama mana kita di atas dunia ni ada je halangan itu, halangan ini. Tapi bila kita masuk dalam kubur, tak ada dah halangan. Tak ada dah pada diri kitanya. Kita ni keluar macam orang keluar daripada penjaga. Macam mana dia keluar daripada penjaga? Berlari keluar daripada penjaga. Sukanya keluar daripada penjaga, bertebaran di muka bumi. Demikianlah orang mukmin. Bila meninggal dunia je orang mukmin, dia akan seronok ni sampai peringkat tak boleh nak dibayang. Ada setengah orang bila dia suka sungguh untuk dia menghadap depan Allah, nampak muka dia tu senyum je nampak. Bila nampak tempat dia dalam syurga Allah. Ni cara orang mukmin. Bila dia nampak tempat dia dalam syurga Allah, gembira yang amat sangat dalam kehidupan mereka. Kemudian Ibnu Abi Shaybah dalam Musannaf menuturkan bahawa Abdullah bin Amr mengatakan, dunia ini merupakan penjaga bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Oleh kerana itu, jika seorang mukmin meninggal dunia, dia akan menuju jalannya dan berlari dalam syurga sesuka hatinya. Itu lebih kurang sama juga. Orang yang sama juga sebut tu. Orang mukmin ni bila dia mati je macam dia berlari dalam syurga. Seronok sungguh. Sebab tu bila tanya pada mereka ni kan, orang yang mukmin ni bila masuk dalam kubur je, malaikat tanya pada dia, nak hidup balik? Tak nak. Tak ada seorang pun orang mukmin ni bila dia sebut nak hidup balik. Kalau siapa yang masuk kubur disebut dia nak hidup balik, tanda dia tidak mukmin. Sebab orang yang tidak mukmin bila dia masuk dalam kubur, dia tengok suasana dalam kubur tu, dia sebut terus qala rabbirji'un, Tuhanku bagilah peluang untuk aku hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal. Bila tanya pada orang mukmin nak hidup balik, tak ada orang mukmin nak hidup balik. Tak ada seorang pun orang mukmin nak hidup balik. Kenapa? Bila aku dah nampak dah tempat aku dalam syurga. Masuk dalam kubur tu nampak terus Allah tunjuk tempat dalam syurga, berlari seronok sangat. Sehingga kan bila malaikat tawarkan pada mereka nak hidup kembali, dia jawab tak nak hidup dah. Seronok dah. Bila mati ni tak terfikir lagi nak hidup di atas dunia. Ini sebutnya seronoknya orang mukmin bila menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah kita hidup atas dunia ni kan banyak benda yang kita ni jadi penat dalam kita taat. Sembahyang penat, puasa penat, tunggu ustaz datang pun penat, dia panggil demikian. Maknanya kita buat benda yang disuruh oleh Allah ni penat je dalam hidup kita. Bila kita penat-penat ni, kitanya bila kita dapat rehat? Bila kita dalam kubur lah. Sebab tu
bila mati kita ni, kita mula berehat daripada kepenatan hidup. Ini seronok dia panggil. Satu tak pelik kan, ada orang-orang soleh muda-muda lagi meninggal dunia. Orang yang soleh kan, soleh ni kadang-kadang kita pelik, kenapalah soleh muda lagi meninggal dunia. Yang jahat-jahat ni tua-tua tak mati-mati lagi dia panggil. Kita jadi heran, dalam keadaan yang jahat-jahat ni pula panjang umur pula, manakala yang baik-baik ni cepat je menghadap depan Allah SWT. Para hadirin sekalian, kenalkan Allah yarham Ustaz Nur Azli Musa. Ustaz Nur Azli Musa, Ustaz Taliban, Ustaz janggut panjang tu. Pernah dengar ke tak pernah dengar kuliah beliau? Ni anak-anak sebutnya seronok dia. Seronok. Umur 52 tahun dipanggil menghadap depan Allah. Baru je meninggal dunia dalam sebulan yang sudah. Sahabat baik anak lah. Anak rapat dengan dia. Meninggal dunia kat mana? Kat Madinatul Munawwarah. Nak balik dah. Besok nak balik. Malam tu balik bincang dengan sahabat satu bilik. Dia kata besok pagi sebelum kita balik ke Malaysia, kita pergi berziarah Rasulullah dulu. Berdua je dia sebut demikian. Pada sahabat sebilik dia. Ya. Katanya sahabat sebilik ni. Kemudian rehat. Pukul 12 tengah malam, malaikat datang. Malaikat mula kejut dia. Bangun dia, pergi buang air kejap. Kemudian dah buang air selesai, ambil wuduk. Kemudian baring balik, sakit dada. Kemudian urut dada, mengucap-ngucap, meninggal dunia sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hotel itulah, dalam hotel. Besok mandi jenazah. Kemudian sembahyang di Madinatul Munawwarah. Lepas pada mandi jenazah semua tu, keluar air mata mengalir. Peluh atas dahi ni tanda-tanda ahli syurga Allah SWT. Nak sebutnya gambaran Allah bagi kelebihan dari dia. Sembahyang di Madinatul Munawwarah, di Masjid Nabawi. Sembahyang jenazah, usung bawa pergi ke bumi di perkuburan Baqi'. Di bumi di perkuburan Baqi' itu, mula-mula masuk pintu Baqi' itu, depan tu lagi, di bumi kubur dia. Tengok sebelah dia siapa? Maqam Ibrahim alaihissalam, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah kiri dia Imam Malik radhiyallahu anhu. Di sebelah belakang dia Imam Nafi' radhiyallahu anhu. Keliling-keliling tu semua sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah untungnya sebut, muda-muda lagi dipanggil menghadap depan Allah. Dia mula berehat. Penat. Saya tengok dia penat sungguhlah. Bila kami ni duduk dalam medan dakwah ni, dia tinggal kat Ipoh. Datang bila kita kata, Ustaz malam ni Ustaz free tak? Free. Ustaz, marilah kita kuliah maghrib sikit, ganti anak, tempat anak. Lepas tu kita mesyuarat lepas pada surat. Datang dia naik bas datang. Kereta tak ada, kenderaan tak ada. Kereta yang miliki sendiri, naik bas. Bila habis je kuliah maghrib, kemudian mesyuarat malam je, habis mesyuarat pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, hantar anak ke Pudu, dia sebut. Hantar ke Pudu, pergi hantar ke Pudu. Sampai di Pudu tu, tiket bas tak ada. Tiket balik. Dia bagi tahu pada driver bas, boleh tak saya duduk je kat tengah-tengah tu ke? Driver bas kata tak boleh. Kalau nak duduk juga, duduk tempat simpan barang kat bawah. Duduk kat bawah tu, simpan tempat duduk kat bawah tu, nak balik ke Ipoh. Balik sampai pukul 6 pagi kat Ipoh. Mana ada orang berani nak duduk kat bawah tu. Baring. Dia cerita sendiri ni, Allah yarham ni pernah cerita pada anak. Sampai dekat Ipoh tu, sampai sembahyang subuh, rehat kejap. Pukul 8 pagi tu anak telefon, Ustaz dia kat mana? Balik dah ke Ipoh, dia sebut. Dia kata, Ustaz, pukul 10 ni ada mesyuarat lagi Ustaz. Macam mana Ustaz? Dan kita sebut ada dia. Dia kata tak apa, anak datang. Naik bas balik, datang balik. Begitulah dalam hidup ni. Hidup ni Allah pilih dia untuk dia dikebumikan jenazah dia. Kubur dia di mana? Kubur dia di perkuburan Baqi'. Tak ada lagi setakat ini orang Malaysia kita ni Allah muliakan sampai tahap tu. Raja-raja kita ni pun hebat-hebat raja kita ni kan. Meninggal dunia ke bumi di masjid negara je senang kita. Dia ni alhamdulillah Allah bagi kelebihan pada dia ni, sampai di bumi di perkuburan Baqi' itu sebelah-sebelah sahabat-sahabat Rasulullah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihissalam. Dan kubur dia tersendiri kubur yang tidak digali kembali. Dia ada kubur yang kena keluarkan balik. Kita ke bumi je jenazah di ujung, di sebelah Baqi' itu ujung. Yang tu orang awam, untuk orang awam. Dia ni di bumi jenazah dia tu di sekeliling-keliling sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in ini sendiri. Sebab tu hidup atas dunia ni menjadi orang mukmin terpenjara semua. Bila kita meninggal dunia, kita
kita seronok, Allah sahajalah yang tahu bagi orang mukmin. Bila menghadap depan Allah, dipanggil menghadap depan Allah tu, gembira yang amat sangat pada orang mukmin ini sendiri. Kenapa dia? Kerana tengok tempat dalam syurga Allah. Ibnu Umar menuturkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda pada Abu Zar, Rasulullah pernah sebut ni, pada Abu Zar, dunia ini adalah penjaga bagi orang mukmin, kubur adalah tempat yang aman baginya, dan syurga adalah tempat kembalinya. Orang mukmin ni, dunia ni penjaga. Kena ingat demikian. Hidup kita ni ada je masalah manjang. Kalau kita ni tak ada masalah, sebenarnya kita sedang bermasalah. Hidup kita ni ada masalah. Maknanya kita ni, hidup ni kita ni kena melalui masalah-masalah. Sentiasa ada. Kenapa kena lalui masalah ni? Kerana kita hidup menjadi hamba Allah. Kenapa Allah bagi masalah pada kita ni? Ada ujian yang perlu kita lalui. Jawapannya Allah nak bagi pahala. Allah nak bagi pahala pada diri kita. Jangan dalam hidup kita ni kita rasa Allah nak bagi pahala dengan mudah. Tak. Tiap benda yang kita buat ni, semua yang kita buat ada masalah. Kenapa Allah nak buat masalah tu? Allah nak bagikan pahala yang banyak dalam hidup kita. Bila kita tabah, bila kita sabar dalam kita berhadapan dengan masalah, maka di sana Allah akan kurniakan ganjaran-ganjaran yang banyak, pahala-pahala yang banyak dalam hidup kita. Para hadirin sekalian, jangan ingat jadi ustaz ni tak ada masalah. Ada masalah. Jadi ustaz ni pun masalah. Ni panggil demikian. Orang tak suka pun ramai. Orang cari jalan nak halang daripada kita kuliah pun ramai. Kerja-kerja. Para hadirin sekalian, ingat ke jadi ustaz ni senang ke? Tak. Nak sebutnya, halangan-halangan tu ada je dalam diri kita ni. Bila kita sebut tentang kebenaran, ada yang orang yang tak suka dengan kebenaran yang kita sebut. Benda yang kita sebut tu betul, tapi orang kata tak boleh. Ustaz ni macam mana pun tak boleh. Ni kan, kita ingat ke kita mengajar kuliah bab mati ni tak ada orang sakit hati? Ramai orang sakit hati. Ramai orang sakit hati ni cerita bab mati. Sampai ada saman balik kita ni. Saman anak kena masuk mahkamah ni. Kes apa dia? Kes mengajar, ustaz ni mengajar mengenai alam barzah, meresahkan masyarakat pula disebut demikian. Menyusahkan masyarakat, hantar surat saman. Yang saman ni bukan orang biasa, Datuk Seri. Nak sebutnya Datuk Seri. Orang yang ada title, ada jawatan. Tu yang jenis saman tu. Yang jenis pegang tauliah, dia akan sibuk pula. Ustaz ni mengajar bab mati, nanti kan ramai pula yang nak mati dia panggil. Dia tak payahlah, ustaz tak payah mengajarlah, senang ceritanya. Tak boleh sebutlah, tariklah tauliah. Nak semuanya kerja-kerja di kalangan umat manusia. Ini nak sebutnya gambaran kita ni jadi orang mukmin ni, begitulah dalam perjalanan hidup kita. Menyusahkan pada mereka. Menyusahkan pada mereka ni, insya-Allah kita nak sebutnya, kitanya dia ada supaya tabah dalam hidup kita. Tengoklah, kita boleh tengok. Saya dua lagi macam mana tindakan-tindakan di kalangan manusia ni terhadap pendakwah. Mengajar. Orang yang mengajar ni marah, ada setengah-setengah di kalangan kita tak puas hati. Ni nak masuk bulan Ramadan ni kan. Kalau ada tazkirah, ada kuliah, marah setengah-setengah orang. Apa tazkirah disebut? Dah Ramadan ni sembahyang sunat sudahlah, dia sebut demikian. Anak sebutnya gambaran bagaimana terpenjaganya hidup orang mukmin. Orang mukmin ni akan melalui ujian-ujian demikian. Lalu disebut, Rasulullah sebut lagi, bila kalau kamu hidup atas dunia, kamu penjaga. Masuk dalam kubur, tempat keamanan kamu. Tenang je orang mukmin. Masuk dalam kubur, mudah-mudahan kita semua yang hadir ni lah, insya-Allah. Kubur kita ni di antara taman pada taman-taman syurga. Kita harap demikian pada diri kita. Bila sampai di akhirat, tempat kita dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Orang mukmin dunia penjaga, masuk kubur tempat rehat. Bila bangun di akhirat, menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni kita harap demikian. Abu Zar, Rasulullah sebut, dunia ini adalah syurga bagi orang kafir. Manakala orang kafir, syurgalah. Kafir ke, munafik ke, syurga bagi mereka. Hidup mereka ni nikmat senikmat-nikmatnya. Tak semayang, tak tutup aurat, pakaian. Kalau kita tengok tu geli, kita tengok pakaian dia. Pakai seluar pendek begitu je. Yang perempuan baju pula tak ada lengan. Nak sebutnya tak malu-malu, tak segan-segan tunjuk tubuh badan. Kita tak. Orang mukmin tak. Orang mukmin kena pakai kain tudung, kena pakai kain
elok, tak nampak tubuh badan. Nak sebutnya, di hidup kita ni terikat dengan peraturan. Itu sifat orang mukmin. Kan orang perempuan kan, kalau dia nak keluarkan, kalau tak cukup 15 minit tak boleh nak keluar, dia panggil. Kalau bagi tahu lewat-lewat, pening kepala terus senang kita. Kalau suami kata, jom kita keluar, tak boleh. Pening kepala. Kena setengah jam dulu, setengah jam baru sempat. Nak pakai kain tudung, nak gosok dulu kain tudung, ini dipanggil terikat, keterikatan kita. Nak keluar, ambil kain tudung letak begitu saja tak boleh. Kena betulkan dulu. Sengit ke tak sengit kain tudung dia. Nak sebutnya gambaran, nak kena gosok dulu, banyak benda. Ni terpenjara dipanggil macam. Semua tu pahala Allah sediakan dalam hidup kita. Jangan kita rasa dia tu menjadi beban pada kita, jangan. Tapi kita kena ingat itu pahala yang Allah telah sediakan untuk diri kita. Orang manakala Rasulullah sebut Abu Zar, dunia ni adalah syurga bagi orang kafir. Orang kafir tak ada apa-apa dia, senang je. Bila sebut keluar je. Kadang-kadang pakai seluar dalam, baju dalam gitu je keluar dia. Tak malu-malu dia ni. Nak sebutnya tak segan-segan dia. Kita ni ada juga rasa sifat malu. Mereka ni cuba pergi ke hotel-hotel mewah tu kan. Kadang-kadang pergi hotel mewah tu, terkejut kita, melayang kopiah kita ni. Kenapa? Masuk satu lift dengan pakai baju dalam, seluar dalam misalnya. Dia baru keluar daripada kolam renang, nak masuk bilik dia. Ni makan begitu, tak malu-malu dia. Allah. Kita ni pula astagfirullah dalam bilik. Nak sebutnya, nak diuji dengan ujian-ujian yang sebegini. Jangan main-main juga ujian dipanggil. Ujian dalam hidup kita ni, Allah jadikan syurga bagi orang kafir. Dunia ni syurga bagi orang kafir. Kubur adalah tempat seksaan baginya. Bila dia masuk kubur, dia akan rasa seksa. Seksanya dia, susahnya dia dalam kubur nanti. Dan juga neraka adalah tempat kembalinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada Abu Zar, orang kafir ni dunia tu syurga lah. Habis masuk dalam kubur, penjara terus. Mula terseksa dia. Tak payah masuk kubur, atas dunia ni pun kena seksa dah dia. Bila dia mati tu, dia pergi bakar tu, seksa terus. Nampak terus. Pergi bakar mayat ni sendiri. Bila dia pergi bakar mayat tu, kita boleh tengok mayat tu, yang baring tu terduduk. Bila dibakar tu sendiri. Susahnya, nak mati, nak jadi abu, kena jadi abu dulu. Dia sampai tahap demikian. Bagi orang kafir kan, seksaan masuk dalam kubur, lagi terseksa. Bila dia menghadap depan Allah, dia nak jawab apa dia? Selain daripada Islam, tak boleh menyelamatkan orang dalam kubur. Para hadirin sekalian, ingat ke, yang masuk dalam kubur ni, boleh selamatkan kita selain daripada Islam? Tak boleh. Liberal tak boleh tolong kita. Nationalist tak boleh tolong kita. Yang disebut dengan sekularis tak boleh tolong kita. Yang boleh tolong kita, Islam. Islam dia. Sebab tu orang kafir masuk dalam kubur, menjadi seksaan pada mereka. Kemudian bila bangkit di akhirat, tempat dia adalah neraka. Ubadah ibn Samit menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu nyawa pun di muka bumi ini yang mati sementara di sisi Allah dia mempunyai kebaikan. Siapa-siapa yang mati tapi di sisi Allah dia ada kebaikan, menginginkan kembali menemui kalian di dunia, dia nak balik semula ke dunia, tak ada. Siapa-siapa yang mati dia ada kebaikan, dia masuk kubur, dia tak berangan-angan nak hidup balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Rasulullah kata, tak ada seorang pun nak hidup balik dan memiliki kenikmatan dunia dan seisinya. Tak ada seorang pun orang mukmin, kalau dia mati itu masuk dalam kubur, tiba-tiba dia nak hidup balik, nak balik pada nikmat dunia, nak balik-balik ke rumah dia, nak balik tidur atas sofa rumah dia, rasa nak bergurau senda dengan anak isteri dia. Tak ada. Kalau dia mukmin, dia masuk kubur, dia tak nak bangun, tak nak dah kembali atas dunia. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah kata, mereka tak ingin kembali kecuali orang yang mati syahid. Kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid, kalau ditanya pada dia, nak hidup balik? Nak. Kenapa nak hidup balik? Tak rasa sakit sakaratul maut. Orang mati syahid, dia atas dunia. Nabi pun melalui sakaratul maut. Tapi orang mati syahid, tak rasa. Orang mati syahid ni kan, bila dia peluru dia kena tembak tu badan dia, tup masuk tu, masuk tu badan dia tu, dia meninggal dunia terus. Dia meninggal dunia, dia tak melalui sakarat pada diri dia. Tapi
Tapi kalau kita orang mukmin ni yang biasa ni, sampai ajal kita, tarik nyawa kita, malaikat masuk pelan-pelan, satu tarik nyawa kita ni, kita rasa sakit yang amat sangat. Sakit, tak pernah terasa, tak pernah kita rasa sesakit-sakit itu. Rasulullah sendiri pun sampai tergerak-gerak tangan. Rasulullah ni tercari-cari ke air. Kerana apa dia? Sakitnya sakaratul maut. Rasulullah kata, orang mukmin kalau dia masuk dalam kubur, mereka tak menginginkan hidup balik di atas dunia, kecuali orang mati syahid. Bila malaikat tanya, nak hidup balik? Semua orang mukmin kata tak nak, sakit kematian. Orang mati syahid kata, nak? Tanya orang mati syahid, nak hidup? Kenapa nak hidup? Tak sakit kematian. Orang mati syahid ini, ia ingin kembali ke dunia dan terbunuh untuk kedua kalinya, kerana dia telah mengetahui pahala yang diberikan oleh Allah kepadanya. Orang mati syahid tu, kalaulah sekiranya dia mati syahid tu, orang tanya pada dia, nak hidup balik? Dia kata nak. Kenapa nak hidup? Tengok pahala ni banyak ni, Allah bagi ni, Allah bagi, nak mati balik, saya berjuang balik untuk Islam. Tu sebab tu kita ni hidup, dalam hidup kita ni jangan berhenti daripada kita ni berniat untuk mati syahid. Untuk mati syahid. Rasulullah pesankan kita, Rasulullah kata, niatlah dalam hidup kamu untuk mati syahid. Suatu hari kamu mati di atas katil, Allah bagi pahala sebagaimana kamu mati syahid juga. Itu besar nilai orang yang berjuang di jalan Allah. Hidup ni ikat diri kita dengan jemaah Islam. Duduk kita dengan kerja-kerja Islam. Jangan kita ni tak berjuang untuk Islam. Jangan berjuang untuk perut. Jangan berjuang untuk keluarga. Jangan berjuang untuk yang disebut dengan apa dia, kepentingan kita. Tetapi hidup ini berjuang untuk kerja-kerja Islam. Itu dipanggil. Hidup kita ni korbankan masa kita, tenaga kita, seluruh hidup kita ni hanyalah untuk Islam dalam hidup kita. Kalau orang tanya, duit banyak-banyak ni untuk apa? Kita jawab, jangan jawab, saya duit banyak-banyak nak beli handbag, misal contohnya. Duit banyak-banyak ni nak buat apa? Saya duit banyak-banyak ni nak beli baju raya. Dia sebut demikian. Jangan. Tapi orang tanya, duit banyak-banyak ni untuk apa? Saya duit banyak-banyak ni untuk kerja-kerja Islam. Dia sebut demikian. Saya nak buat kerja-kerja Islam. Banyak kerja-kerja Islam yang diperlukan dalam hidup kita ni, untuk kita ni lakukan pada diri kita, dengan tujuan nak suruh bila kita boleh buat kerja-kerja Islam ini, pahala-pahala kita ni berterusan dan berterusan dalam kehidupan kita, sehingga kan suatu hari kita mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara demikian. Ubadah bin Samit tadi. Kemudian Ibnu Abi Syaibah ni ana minta maaf lah, kita sambung minggu akan datang nantilah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini, untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan
mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita, kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.